Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita meneruskan kuliah Asbabun Nuzul, masih lagi dalam tajuk Dawabitut Tarjih fi Asbabin Nuzul. Panduan ataupun pedoman di dalam memberatkan mana-mana riwayat apabila berbilang ataupun lebih daripada satu, maka bagaimanakah kaedah ataupun cara kita memilih sebab yang sepatutnya dipilih. Jadi panduan yang pertama yang telah kita baca iaitulah at-tarjih lis-sahih ala ad-dhaif, bitaqdimis sahih ala ad-dhaif. Didahulukan yang sahih di atas yang lemah. Kali ini pedoman yang kedua ataupun panduan yang kedua, at-tarjih bitaqdimis sababil muwafiqi li lafzil ayati ala ghairihi. Dimenangkan ataupun diberi keutamaan dengan didahulukan sebab yang berbetulan dengan lafaz ayat ke atas yang lain. Asbabun nuzul allati nazalat bi sya'niha ba'du ayatil Qur'an luhidha ba'da tatabbu'iha wa istiqra'iha annaha tanhasiru fi namtain. Jadi riwayat-riwayat sebab nuzul yang turun dengan sebabnya sebahagian Quran dikesan ataupun didapati selepas dikaji dan dituruti dan dihimpunkan, ada dua jenis dalam perbincangan kita ini. Al-awwalu al-aqwal allati taqa'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au min ashabihi au min ghairihim fakana Allah Ta'ala yujibuhum anha taratan bitafsil kama fi qawlihi ta'ala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah in imra'um halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Perkataan-perkataan yang muncul daripada Nabi SAW ataupun daripada para sahabat ataupun daripada lain, tiba-tiba Allah menjawabnya kadang-kadang dengan terhurai, teliti. Seperti dalam firman Tuhan, yastaftunak, mereka meminta fatwa daripada engkau, wahai Rasulullah. Katakan, Tuhan memberi fatwa dalam al-kalalah, iaitulah seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan kerabat atas, bapa, ibu dan juga kerabat bawah, iaitulah anaknya. Inimru'un halaka laisa lahu waladun, kalau seorang tu mati tak ada anak, walahu ukhtun, yang adanya adik-beradik perempuan. Falaha nisfu ma tarak, maka bagi adik perempuan itu atau kakak dia akan dapat separuh yang ditinggalkan.
Faqad sabata fi sahih an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun wa la a'qilu fatawadda'a wa sabba alayya min wudu'ihi fa'aqaltu faqultu ya Rasulullah limanil miras innama yarithuni kalalatun fanazalat ayatul fara'idhi. Jabir bin Abdullah menceritakan Nabi SAW datang melawatku ketika aku sakit dan aku telah hilang akal kerana sakit teruk. Lalu Nabi berwuduk dan menyimbahkan ke atasku daripada air wuduknya. Tiba-tiba aku sedar. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang menerima pesakaku? Kerana aku ini diwarisi secara kalalah. Iaitulah ibu bapa telah tiada dan anak pun belum ada. Yang ada adik-beradik perempuan. Lalu turun ayat ini. Ya. Wa taratan bil ijma'. Kadang-kadang jawapannya umum. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya engkau tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Tuhanku, tidaklah kamu diberi daripada ilmu kecuali sedikit. Faqad sabata fi sahih anna sababa nuzuliha qaulul yahudi li ba'dihim hina marra bihim Rasulullah SAW saluhu anir ruh. Jadi hadis sahih menyebut bahawa sebab nuzul ialah ucapan Yahudi sesama mereka ketika Nabi melintas di tepi mereka, lalu mereka berkata, tanyalah dia tentang ruh. Wa qalu ya Abul Qasim hadithna anir ruh. Kata, wahai Abul Qasim, beritakan kepada kami tentang ruh. Fa nazalatil ayah. Wa taratan bisarfihim amma sa'alu wa tanbihu bilal aham. Ada juga berlaku, iaitulah apabila dipalingkan mereka daripada apa yang mereka tanya. Dengan maksud tidak dijawab soalan itu, tetapi dijawab dengan perkara yang lebih penting dan utama berbanding dengan soalan yang mereka ajukan. Kama fi qawlihi ta'ala yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama. Mereka bertanyamu apakah yang sepatutnya mereka belanjakan. Katakanlah apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan maka untuk kedua ibu bapa, kaum kerabat terdekat dan juga anak yatim. Fas-su'alu innama waqa'a 'anil munfaq. Jadi soalan ditanya tentang apa yang patut dibelanjakan. Wa ja'al jawabu bi bayanil munfaqi 'alaih. Datang jawapan dengan apakah ialah kepada siapakah yang sepatutnya dibelanja. Soalan tentang apakah yang patut dibelanjakan. Tetapi jawapan datang siapakah yang patut disalurkan perbelanjaan atau nafkah. Ini yang lebih utama. Wa ayyan kana fal jami'ul mushtaraku baina hadhil as'ilati wa ajwabitaha wal muwafaqatu baina lafdhil ayah wa sababi nuzuliha. Apa sahaja daripada tiga kategori ini, tetapi semuanya ada sudut persamaan, iaitulah soalan dan jawapan nampak ada keserasian dan kebetulan pada lafaz dan sebab nuzul. Jadi lafaz ayat dan sebab nuzul nampak seiringan. Ya. As-sani al-af'al allati taqa'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau min ashabihi atau min ghairihim
fayanzilul ayatu mu'alijan laha wa mutahaddisan anha wa hadha huwal kathiru fi asbabi nuzulil Quran. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang berlaku daripada Nabi SAW ataupun para sahabat ataupun lain, turun Al-Quran, merawat ataupun membincangkan perkara itu, menyelesaikan perkara itu, bercakap tentangnya, dan inilah sebenarnya kebanyakan sebab nuzul. Wa min khilali tatabbu'i li asbabin nuzul wa dirasatiha tabayyana li annahu la budda min wujudi qadarin min al-ittifaqi baina asbabin nuzul wal ayati allati nazalat li ajliha fil alfaq. Jadi daripada penelitian kita kepada riwayat-riwayat, kena wujud juga satu qadar sedikit ataupun banyak persamaan ataupun keserasian di antara sebab nuzul, kisah dan juga ayat yang turun kerananya pada lafaz dan tentunya pada maknalah. وإذا كان سياق الآيات قبل الآية وبعدها مؤثرا في تحديد سبب النزول كما سيتبين مع أن العلاقة بينهما ليست مباشرة فلا بد أن الصلة بين لفظ الآية وسبب نزولها أكثر التصاقا وأشد اتفاقا وبالتالي أبلغ أثرا. Jadi kalaulah siyaqul ayah, kedudukan ayat dalam mushaf tu dilihat kepada ayat sebelum, sibaq dilihat kepada ayat selepas, lihaq, memberi kesan dalam menentukan sebab nuzul sebagaimana kita akan terangkan, maka hubungan di antara keduanya tidaklah langsung dan tidak syak lagi bahawa hubungan lafaz ayat dan sebab nuzul itu lebih langsung, itu lebih dekat, lebih terlekat, lebih serasi dan lebih memberi kesan. Wali ajli ataupun memberi pengaruh untuk penentuan sebab nuzul yang sebenar. Wali ajli hadha faqad asbattu asbaba wa nafaitu ukhra tatbiqan lihadha ad-dhabiti wa tathbitan laha. Kerana itu kita akan tengok bagaimana pengarang kita ini dalam ijtihadnya dalam penentuan apakah sebab yang sebenar. Banyak sebab yang disahkan dan banyak sebab yang dinafikan kerana dhabit ini, iaitulah dhabit lafaz, lafaz, keserasian lafaz di antara sebab dan ayat. Jadi sebab yang lebih serasi lafaznya dengan ayat itu diutamakan berbanding dengan sebab yang tidak berbetulan dengan lafaz ayat. Awalan Muhammad bin Jarir al-Tabari faqad zakara qawlahu ta'ala wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harth wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Apabila dia berpaling keluar, maka berusahalah dia untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi dan merosakkan tanaman dan juga keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad, sedangkan Tuhan tidak mengasihi kerosakan ataupun orang yang melakukan kerosakan. Thumma dzakara qawlaini fi ma'nal ifsad. Dari segi tafsir, ifsad ada dua aliran ataupun dua riwayat. Ahaduhuma qat'ut tariq wa ikhafatus sabil. Yang dimaksudkan di sini ialah rompakan. Qat'ut tariq, potong jalan, maksudnya merompak di jalanan. Dan menakutkan perjalanan, menakutkan orang yang lalu lalang. Dan musafir itu utamanya. Lanung-lanung padang pasir. Wasani qat'ur rahim. Ataupun makna yang kedua ialah
potong jalan, tapi potong keluarga, potong hubungan kekeluargaan, memutuskan silaturahim. Ghaira anna al-ashbah bi zahiril tanzil an yakuna kana بظاهر التنزيل أن يكون كان يقطع الطريق ويخيف السبيل. Tapi dia kata tengok pada lafaz tu lebih sesuai makna yang kedua. Makna yang pertama, iaitulah merompak dan mengganggu jalanan. Kerana Allah Ta'ala zakarahu ta'ala zikruhu wasafahu fi siyaqil ayah bi annahu sa'a fil ardi liyufsida fil ardi. Liyufsidu fiha, ya. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan dalam susunan ataupun turutan ayat ini, diregukan dengan sa'a fil ardi liyufsida fiha, ya. Berjalan bebas di atas muka bumi untuk melakukan kerosakan. Jadi itu lebih kepada merompak. Wa yuhlikal harsa wan nas, ya, merosakkan tanaman, merosakkan keturunan. Maksudnya memusnahkan alam dan juga membunuh keturunan manusia. Wa dzalika bi fi'li mukhifis sabili ashbah. Jadi ini kelakuan orang yang menakutkan ataupun menimbulkan ketakutan dalam perjalanan itu lebih dekat daripada bi fi'li qutta'ir rahim. Lebih dekat daripada makna orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Wa ka'annahu wallahu a'lam ra'a ma'na as-sa'i wal ihlak wa innama yaqtadiyan al-fi'la bi khilafi qat'ir rahim falaysa fihi illa at-tark. Jadi tengok, At-Tabari menggunakan kaedah ini, ya. Dia meraihkan makna as-sa'i wal ihlak dalam ayat itu. Wa sa'a wa yas'a yuhlik, itu diambil kira banding dengan hubungan silaturahim yang tidak ada makna. Ya. Kemudian Ibnu Atiyah Al-Andalusi, ini pengarang kitab Al-Muharrar Al-Wajiz, juga menggunakan kaedah ini. Ya. Bila dia menafsirkan ayat wallati yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Perempuan-perempuan yang mendatangi kotoran ataupun kerja jahat, itulah zina. Ya, perempuan yang berzina di kalangan perempuan kamu, maka carilah 4 saksi ke atasnya. Jika mereka berjaya membawa saksi, maka tahanlah mereka di rumah sehinggalah mereka mati. Ini sebelum daripada hukum rejam, ya. Ataupun sehinggalah Tuhan jadikan jalan lain, iaitulah hukuman hudud yang akan diterangkan. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhum. Kedua-dua yang datang di kalangan kamu, makna lelaki, maka sakitilah dia. Fa in taba wa aslaha fa'aridu anhum. Kalau keduanya dah bertaubat, dah berlaku baik, maka berpalinglah daripada keduanya, maksudnya tinggalkan menyakiti keduanya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Qal di Ibnu Atiyah Al-Andalusi, apa dia kata? Qala Suddi wa Qatadah wa ghairuhuma al-ayatul ula fi nisa'il muhsanat. Jadi ayat pertama tadi tentang perempuan yang telah berkahwin. Yuridu wa yadkhulu ma'ahum man ahsana min ar-rijali bil ma'na. Juga dikehendakinya lelaki, kerana yang telah berkahwin pun dimasukkan.
Wal ayatu tsaniyah hiya fi rajuli wal mar'atil bikrain, ya. Adapun ayat yang kedua itu dikaitkan dengan lelaki dan perempuan yang masih lagi dara ataupun terunung, ya. Wa ma'na hadzal qawli tamun illa anna al-hadha yuqliqu an. Dia kata makna sempurna sangat. Tapi lafaz tu tak stabil makna tu, ya. فانظر كيف وصف القول بالتمام ثم استدرك ذلك لأن الله يقلق عنه أي لا يناسبه. Jadi tengok dia kata, Ibnu Atiyah pun mengambil kira lafaz, ya. Dia kata ayat tafsiran tu dah baik, cuma lafaz tu tidak menyokong kuat, ya. Nak ceritanya bahawa lafaz ada penilaiannya, ya. Ibnu Katsir fa innahu lamma dzakara hiwara Rasulullah sallallahu al-ansar wa fihi ya ma'syaral ansar alam takunu adillatan fa'azzakumullah qalu bala ya Rasulullah faqala alam takunu dhullalan fahadakumullahu bi qalu bala ya Rasulullah qala afala tujibuni qalu ma naqulu ya Rasulullah qala ala taqulun alam yukhrijka qaumuka fa'awainak awalam yukazzibuka fasaddaqnak awalam yakhdhuluka fanasarnak. Okey. Ada satu dialog di antara Nabi dan Ansar. Nabi kata, wahai kumpulan Ansar, tidakkah kamu dahulunya hina lalu Tuhan muliakan kamu denganku? Mereka kata, benar wahai Rasulullah. Tidakkah kamu dahulunya sesat, maka Tuhan memberi hidayat dengan sebab. Mereka berkata, benar wahai Rasulullah. Qala afala tujibuni, kenapa kamu tidak jawab aku? Mereka berkata, apa yang patut kami katakan? Nabi kata, kenapa kamu tidak kata, alam yukhrijka qaumuka fa'awainak. Tidakkah dahulunya kaummu menghalau keluarmu, lalu kamilah yang memberi perlindungan. Okay. Di bahagian pertama tadi, jasa Nabi kepada mereka. Nabi minta mereka pula menyebut jasa mereka kepada Nabi. Ya. Kaummu, wahai Rasulullah, menghalaumu. Kamilah yang memberi lindung. Tidakkah mereka dahulu menuduhmu bohong? Kamilah yang membenarkanmu. Tidakkah dahulunya mereka yang menewaskan engkau? Kamilah yang menolong dan memberi menang kepada engkau. Qala fama zala sallallahu alaihi wasallam yaqulu hatta jasau ala rukab. Nabi terus menyebut jasa-jasa mereka kepada Nabi sehinggalah mereka terduduk. Mereka terduduk kerana sangat terkesan sedih dengan apa yang dibangkitkan Nabi SAW daripada kebaikan dan kelebihan mereka. Wa qalu amwaluna fi aidina lillah wa lirrasulih. Lalu mereka berkata, sebenarnya semua harta benda kami yang ada di tangan kami ini semuanya milik Allah dan milik Rasul. Sebutlah ataupun perintahlah apa saja, kami sanggup. Fa nazalat kulla as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Lalu katanya turunlah ayat ini. Katakan aku tidak minta daripada kamu sebarang pembalasan upah kecuali al-mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang di atas nama kekeluargaan. Qala wa laysa yadhharu baina hadhil ayah wa baina hadha siyaqi munasabatun. Tengok. Ibnu Katsir ketika memberi komentar kepada sebab nuzul yang diriwayatkan ini, dia kurang setuju, ya. Dan alasannya ialah lafaz. Dia kata lafaz tak munasabah, dia kata, ya. Ialah percakapan tu lain, ayat ni kisah lain, ya. Aku tak minta upah. Apa pula dia kata? Bukan kisah upah ini. Dan al-mawaddatu fil qurba. Ansar bukannya kerabat. Jadi ayat ni lebih sesuai dengan orang Mekah, ya, ataupun Muhajirin, ataupun orang Mekah secara keseluruhannya lah. Jadi dia tak
Ibnu Katsir menolak sebab ini, riwayat ini sebagai sebab nuzul kerana lafaznya. Ya. Jadi ni tengok, ya, nak ceritanya pengukuhan kepada dhabit kita, pedoman kita ini, inilah diambil daripada amalan dan juga pendekatan yang dilakukan oleh pengkritik sebab nuzul di kalangan mufassirin. Jadi kita dah jumpa 3 orang, Tabari, Ibn Atiyah dan juga Ibn Katsir. Mereka menggunakan metod ini ataupun memilih manhaj ini ataupun memilih dhabit ini, mengiktiraf dhabit ini. Al-Hafiz Ibn Hajar فإنه لما شرح حديث تميم الداري وعدي بن بداء في قصتهما مع السهمي الذي مات بأرض ليس بها مسلم ونزول قوله تعالى لا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. Ya. Jadi ayat ini dikaitkan dengan satu hadis Tamim Ad-Dari, Adi bin Bida, kisah keduanya bersama dengan As-Sahmi yang mati di bumi yang tidak ada seorang Islam pun di sana. Maka dikatakan turun sempurnanya ayat, wahai orang yang beriman, kesaksian sesama kamu jika hadir kepada salah seorang kamu dengan kematian. Qal wa khassa jama'atun al-qabula bi ahli al-kitab wa bil wasiyyati wa bi faqdil muslimi hina idzin minhum Ibn Abbas. Ya. Wa khassa, ya, jama'atun al-qabula bi ahli al-kitab wa bil wasiyyati wa bi faqdil muslimi hina idzin minhum Ibn Abbas wa Abu Musa al-Ash'ari wa ghairuhum wa haula akhadhu bi dhahiril ayah. Wa qawwa dhalika indahum hadithul bab fa inna siyaqahu mutabiqun li hadhil ayah. Ya. Jadi Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar salah seorang daripada tokoh asbabun nuzul lah. Kitab dia Al-Ujab fi Bayanil Asbab yang tidak siap. Ya. Tapi ini dalam Fathul Bari. Tengok, dia terima sebab nuzul ini, sebab nuzul daripada riwayat Tamim dan Adi pada kisah Abdullah As-Sahmi ini, ialah kerana lafaz menyokongnya, dia kata. Dan lafaz menyokong ini telah lama digunakan oleh Ibn Abbas, Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Jadi ini satu lagi penerimaan sebab kerana lafaz menyokong. Lafaz berbetulan ataupun berseiringan dengan sebab. Asy-Syaukani, ini satu lagi orang alim yang juga berilmu pengetahuan dan diiktiraf kritikannya kepada sebab nuzul. Kitab dia Fathul Qadir. Al-Jami' baina tafsirai at-tafsiri bil ma'thur wal ar-ra'yi wa bil ma'thur. Ya. Okeylah. Di Syaukani dan kitab dia, apa dia kata? Ketika menafsirkan ayat mustad'afin, wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal bildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha. Ya. Kenapa kamu tidak berperang sedangkan golongan lemah daripada lelaki, perempuan, anak-anak yang berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri yang zalim penduduknya ini. Qal wal muradu bil mustad'afina huna man kana bi Makkah minal mu'minina tahta izlalil kuffar. Jadi yang dimaksudkan dengan mustad'afin di sini ialah orang Mekah di kalangan orang yang beriman yang tunduk ataupun berada di bawah hinaan orang kafir. وهم الذين كان يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما إلى أن قال ولا يبعد
an yuqala inna lafzal ayati awsa'u والاعتبار بعموم اللفظ لولا تقييده بقوله الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة. Iaitulah mereka yang Nabi berdoa untuk mereka. Ya. Nabi SAW di antara doanya, atau dalam kunutnya, mengkhususkan kepada golongan mustad'afin di Mekah. Orang Islam yang masih lagi ada di Mekah dan mereka diganggu, ya, mereka dihalang daripada hijrah dan mereka masih lagi didera dan diseksa. Nabi berdoa baik untuk mereka. Okey. Jadi riwayat menyebut demikian. Tetapi apa yang disebut oleh Syaukani, Syaukani ada cetusan juga berkenaan dengan tajuk kita ini. Dia kata, wala yab'udu, tak pelik dan tak jauhlah pandangan ini, illa anna lafzal ayati awsa. Tapi lafaz ayat lebih luas daripada itu. Dia kata, kalau nak kritik riwayat ini pun, ialah kerana lafaznya. Lafaz tidak mengkhususkan dengan mana-mana orang. Wali'tibar bi'umumil lafzi laula takidu. Jadi, pelajaran sentiasa diambil dengan umum lafaz. Ya, kita dah bincang tentang itu. Tidak kalau tidak, kerana dikaitkan pula dengan ayat allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Tapi kalau ikut ayat ni pula, boleh terima pula pengkhususan ataupun dikhususkan mustad'afin ini kepada penduduk Mekah. Tengok, dia mengambil kira lafaz. Lafaz menyebut min hadhil qaryatil zalimi ahluha. Daripada kampung yang zalim penduduknya. Ini ketika itu gambarannya ialah Mekah. Fa innahu yash'uru bi ikhtisasi dhalika bil mustad'afin al-kainina fi Makkah. Jadi ini membayangkan bahawa mustad'afin di sini ialah mustad'afin mukhtasin, mustad'afin yang tertentu, iaitu mustad'afin di kalangan penduduk Mekah. Yang kita fokus kitanya iaitulah Syaukani mengambil kira lafaz. Ya. Shinqiti. Shinqiti iaitulah Muhammadul Amin Shinqiti. Ini pengarang satu kitab tafsir namanya Adwa'ul Bayan. Ini juga seorang yang diiktiraf dalam kritikannya kepada sebabun nuzul kerana dia ahli tafsir dan dia juga ahli hadis dan juga ahli usul fiqh. Ya. Dia kata dalam ayat wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Perempuan-perempuan yang terpelihara kecuali hamba sahaya, demikianlah Tuhan catatkan untuk kamu. Apakah yang dimaksudkan dengan muhsanat dalam ayat ini? Katanya ada 3 pendapat. Qala ba'dul ulama al-muradu bil muhsanati huna a'ammu min al-a'afif wal harair wal mutazawwijat. Jadi muhsanat di sini ialah perempuan yang suci, yang tidak berzina. Masuk belaka, termasuklah yang merdeka, termasuklah hamba, termasuklah yang dah kahwin dan termasuklah anak dara. Semua, merdeka, hamba, orang kahwin, orang dah kahwin, orang tak kahwin, tapi yang pastinya dia tidak melakukan zina. Jadi muhsanat di sini bukan dengan maksud yang dah kahwin saja ataupun merdeka sahaja. Wa qala ba'dul ulama al-muradu bil muhsanat fil ayat al-harair. Ada mengkhususkan muhsanat di sini hanyalah yang merdeka, hamba, imak tak masuk. Wa qala ba'dul ulama al-muradu bil muhsanat al-mutazawwijat. Ada yang khusus kepada yang telah kahwin sahaja. Jadi yang al-abkar, perempuan yang dara, itu tak masuk dalam ayat kita.
Fama'na al-ayah, jadi ayatnya hurrimat alaikum al-mutazawwijat li'anna zati zawj la tahillu. Ayat ini tentang al-muharramatu minan nisa, perempuan yang diharamkan kahwin. Antara yang diharamkan kahwin ialah perempuan yang dah kahwin. Kerana perempuan yang dah ada suami tidak halal lagi kepada orang lain. Illa ma malakat aymanukum bisabi minal kufar. Kecuali hamba sahaya yang ditawan daripada orang kafir. Wa hadzal qaul huwa sahih. Tengok, Shinqiti kata pendapat yang ketiga ini betul. Dia menolak pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Summa radda al-qaul al-awwala wa qaul radda as-sani wa qala innahu ghairu zahir. Alasannya apa? Lafaz. Lafaz tidak jelas, dia kata, kepada makna yang pertama dan kedua. لأن المعنى عليه حرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ الآية كما ترى. Takkanlah diharamkan kepada kamu yang merdeka kecuali hamba, tak nasabah, dia kata. وصرح العلامة ابن القيم بأن هذا القول مردود لفظا ومعنى. لفظ salah, makna pun salah. فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترنا. Jadi makna betul makna kita ni, iaitulah muhsanat dengan mana mutazawwijat. Tengok ya. Nak ceritanya Shinqiti menggunakan alasan lafaz untuk mentarjihkan di antara riwayat dengan riwayat ataupun tafsir dengan tafsir. Okey. Sekarang kita tengok contoh ya. Contoh yang mana kita mempraktiskan ataupun mengaplikasikan pedoman ini kepada riwayat-riwayat yang datang, lalu kita menangkan riwayat yang berbetulan lafaznya dengan lafaz ayat ya. Akhraja Ahmad wa Muslimun wa Darimi wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah an Anas أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ya. Jadi hadis ini sahihlah dalam Sahih Muslim. Yahudi dulunya kalau perempuan mereka haid, bukan saja mereka tak bersetubuh, bahkan tak makan bersama. Ya. Lalu sahabat-sahabat Nabi tanyalah Nabi SAW, betul ke cara Yahudi ni? Kalau perempuan haid, tak makan bersama dan tidak menyetubuh. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka bertanya tentang haid, katakanlah itu kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, tinggalkan perempuan ketika haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan dekati perempuan sehinggalah dia suci. Hatta faragha minal ayah, dia baca sampai habis ayat. Faqala Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan semua benda kecuali jima'. Ya, persetubuhan saja yang tidak dibolehkan. Yang lain semuanya halal. Jadi nampak dia kata, ya, ayat dengan nuzul, ayat dengan sebab nampak sangat serasi, ya, serasi. Kemudian dari segi lafaz maksudnya. أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه. Dia kata apabila matinya Abdullah bin Ubay bin Salul ni, kepala munafik, dia jemput Nabi untuk sembahyang. Jadi keluarga dia jemput Nabi untuk sembahyang. Keluarga dia bagus. Keluarga dia beriman dan berjujur iman. Jadi Nabi jaga hati keluarga. Nabi pergi nak sembahyang. Dia kata apabila Nabi berdiri di hadapan jenazah Abdullah bin Ubay ini, wasabtu ilaih, aku terkam Nabi.
nak halang dia daripada takbir. Faqultu ya Rasulullah atusalli ala bani Ubay. Kenapa engkau sembahyang juga kepada munafik ini? Waqad qala yauma kadza wa kadza. Minta ingat ke apa dia cakap? Sekian-sekian. Hina Nabi dan menghina Islam. Wa'addidu alaihi qawlah. Aku bilang apa yang pernah dia sebut. Fatabassama Rasulullah. Nabi senyum. Ya? Bila nak marah, tapi senyumlah. Macam mana? Ganggu dan majlis ramai-ramai orang ni. Wa qala akhir anni ya Umar. Dia kata, wahai Ibnu Umar, jauhkan daripada aku. Pergi ke belakang. Jangan ganggu aku. Falamma aksartu alaih. Tapi aku tak berganjaklah. Aku acak kali aku halang dia. Qala inni khuyirtu fakhtartu. Dia katakan, Nabi jawab, aku diberi pilih. Dan aku telah memilih. Aku diberi pilih nak semayang ke tak nak semayang. Dan aku pilih untuk semayang. Tengok Nabi kita ya. Muncak rahmat. Lau a'lamu anni in zidtu ala sab'in yufaru lahu lazidtu alaiha. Kalau aku tahu bahawa jika aku istighfar lebih daripada 70 kali, Tuhan akan ampun, aku akan lebihkan daripada 70. Fasalla alaihi. Ringkasnya Nabi semayang. Fasalla alaihi Rasulullah SAW. Thumma sarafa. Kemudian bila Nabi selesai, falam yanqus illa yasira, tiba-tiba sekejap saja turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Al-ayatan min bara'ah. Dua ayat daripada surah Taubah. Jangan kamu sembahyang kepada sesiapa yang mati di kalangan mereka selamanya sehinggalah ayat wahum fasiqun. Sedang mereka dalam keadaan fasik. Qala fa'ajibtu ba'du min jur'ati ala Rasul sallama yauma idzin. Dia kata aku pun pelik. Kenapalah aku sangat berani mengganggu Nabi pada hari itu. Dia kata aku fikir semula berani sangat aku hari itu yang ganggu Nabi SAW. Tapi bila turun ayat ni tenang. Rupanya dia ilham ya. Jadi tengok ya, ayat dan peristiwa nampak serasi ya, boleh masuk. Yang ketiga, kisah Abu Bakar dengan Mistah. Ni nak baca ke? Ya, kita bacalah ya. An Aisyah radhiyallahu anhuma, ni kisah hadisatul ifki ya. Sebahagian daripada episod hadisatul ifki ni dalam Bukhari dan Muslim. Hina qala laha ahlul ifki ma qalu, ketika golongan munafik ataupun mereka yang menuduh Aisyah menyebut apa yang pernah mereka sebut, fabarra'ahallahu mimma qalu, Tuhan bebaskan Aisyah daripada ucapan jahat mereka. Faqala Abu Bakr as-Siddiq, apa Abu Bakar kata? Wa kana yunfiqu ala Mistah, sedangkan selama ini dialah yang menanggung Mistah. Mistah ini iaitu orang miskin, ada kerabat dengan Abu Bakar. Abu Bakar menanggung hidupnya, memberi nafkah kepadanya harian. Tetapi dia antara yang terlibat menuduh Aisyah berzina ya, dan akhirnya dia direjam. Munafik tidak direjam lah, yang direjam ialah orang yang beriman, 3 orang, antaranya Mistah. Jadi apa Abu Bakar marah sungguh. Abu Bakar kata, wallahi la unfiqu ala Mistahi syai'an. Lepas pada ni demi Allah aku tidak akan belanja lagi Mistah. Ba'da allazi qala li Aisyah. Selepas dia sebut apa yang dia sebut kepada Aisyah. Tiba-tiba Tuhan turun ayat menegur Abu Bakar. Ayat ni pelik sebenarnya. Biasa ayat tegur Nabi SAW. Kali ni ayat menegur Abu Bakar. Ni hebat. Abu Bakar dalam bab ni setara seperti seorang Nabi ya. Ini Siddiq yang luar biasa ya. Sebab turun padanya ayat itab. Ayat itab ialah ayat teguran kepada Nabi, meninggikan darjat Nabi. Kali ini pun begitu ya. Ayat yang menegur Abu Bakar yang tujuannya meninggikan Abu Bakar. Turun ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ya.
Janganlah kedekut orang yang ada kelebihan harta dan ada kelapangan harta, an yu'tu ulil qurba, untuk dia memberi kepada kaum kerabat. Qala Abu Bakrin bala wallahi inni la uhibbu an yufara li. Tengok terus Abu Bakar menyebut ayat tu berakhir dengan ala yuhibbuna an yufar. Tidakkah mereka suka bahawa Tuhan mengampuni dosanya? Terus dia jawab, demi Allah aku lebih suka bahawa Tuhan ampun dosa aku. Faraja'a ila Mistah. Tengok tu, tanpa malu dia terus rujuk Mistah an-nafaqata allati kana yunfiq. Dia pulangkan kepada Mistah nafkah yang pernah dia berbelanja kepada. Wa qala wallahi la anzi'uha anhu abada. Tidak sekali-kali aku cabut ataupun tidak sekali-kali aku kerak potong nafkah ini selama-lamanya selepas turunnya teguran Quran ini, ya. Kemudian contoh yang dia nampak juga ini pun berbetulan dengan lafaz, ya. Kita ada contoh 4, 5, habis dah, ya. Bacalah sikit lagi, ya. Jadi contoh 4, ini hadis Bukhari Muslim juga daripada Anas bin Malik, katanya lama tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahshin da'a an-nasa ta'imu summa jalasu yatahaddatsu. Jadi kisahnya ketika Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahash, ini perkahwinan luar biasalah, perkahwinan di langit, ya. Falamma qada Zaidun wataran zawwajnakaha. Nabi jemput orang ramai untuk makan. Mereka mereka duduk bercakap lagi. Ya, lama duduk di rumah Nabi. Qala fa akhadha ka'annahu yatahayya'u lil qiyam. Nabi mula bersiap untuk bangkit. Yalah, Nabi pun ada kerja lain, sibuk. Falam yakumu, mereka tak bangkit-bangkit. Seronok mereka duduk makan. Falamma ra'a dhalika qama, falamma qama man qama ma'ahu minan nas wa baqiya salasah. Nabi bangkit, adalah yang faham bangkit, ada yang tak bangkit, tak faham-faham, duduk rumah orang lama-lama. Ada 3 orang. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa liyadkhula fa idzal qaumu julus, ya. Jadi Nabi masuk, ada lagi yang duduk, summa innahum qamu fantalaqu fajaa hatta dakhala fa dhahabtu adkhulu fa urkhi al-hijab baini wa bainahu fa anzalallahu ta'ala, ya. Akhirnya mereka baliklah, lambat tapi, ya. Jadi Nabi pun masuk rumah. Nabi masuk je terus aku tutup hijab, tutup tirai, ya, antara aku dengan Nabi. Fa'anzalallah, tiba-tiba turun ayat, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum. Wahai orang yang beriman, jangan masuk rumah Nabi kecuali diizinkan. Sehinggalah ayat inna dzalikum kana indallahi azima, itu semua di sisi Allah besar, ya. Jadi ini pun nampak serasi, ya, di antara sebab dengan lafaz, ya. Mana contoh yang terakhir daripada Ibnu Abi Mulaikah qal kada al-khayrani an yahlika Abu Bakrin wa Umar. Dia kata hampirlah 2 orang yang terbaik ini rosak ataupun musnah, Abu Bakar dan Umar. Walamma qadima ala Nabi SAW wafdu Bani Tamim asyara ahaduhuma bil Aqra' ibn Habis al-Hanzali akhi Bani Mujashi' wa asyara al-akharu bighairihi. وقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي. وقال عمر ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم.
Jadi kisahnya perbalahan ataupun perselisihan faham antara Abu Bakar dan Umar di hadapan Nabi. Jadi itu sedikit kurang adab lah. Ya. Jadi Ibnu Abi Mulaikah kata ada kisah Abu Bakar dan Umar hampir rosak ataupun hampir musnah. Ya. Kisahnya ialah ketibaan rombongan Bani Tamim berjumpa Nabi SAW. Jadi siapakah ketua kepada Bani Tamim ini? Antara Abu Bakar dan Umar cadang Aqra' bin Habis menjadi ketua. Seorang lain pula sebut nama lain. Jadi Abu Bakar bertengkar dengan Umar di hadapan Nabi SAW. Dia kata, innama aradta khilafi. Kau ni suka sungguh lawan aku. Faqala Umar, ma aradtu khilafak. Bukan aku nak lawan kau. Tapi aku ada cadangan yang baiklah. Jadi berbalah dua orang ini, angkat suara, turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan angkat suara kamu di hadapan suara Nabi. Dan juga turun ayat ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul daripada awal ya. Wahai orang yang beriman, jangan dahulukan di hadapan Allah dan Rasul. Jangan dahulukan pendapat kau sebelum datanya hukuman Tuhan dan juga perintah Nabi SAW. Jadi ini pun contoh-contoh riwayat yang nampak serasi dengan lafaz ya. Kemudian kita tengok sikit lagi ya. At-tarjih bi taqdimi qawli sahibil qissah ala ghairihi ya. Didahulukan tuan punya cerita berbanding dengan orang lain. Jadi kalau riwayat itu datang daripada perawinya ialah tuan punya kisah, maka itu didahulukan berbanding dengan perawi yang bukan tuan punya kisah ya. Ini pernah disebut oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dalam kitab usul fiqh dia Rawdatun Nazir wa Junnatul Munazir ya. Apa dia kata? An yakuna rawi ahadihima sahibul waqi'. Jadi macam mana nak tarjih antara dua riwayat yang salah satu riwayat ialah tuan punya cerita. Dia cerita pasal diri sendiri. Fa qawlu Maimunah tazawwajani Nabi wa nahnu halalan yuqaddamu ala riwayat Ibn Abbas nakahahuma wa huwa muhrim. Jadi Ibn Abbas dia pernah riwayatkan bahawa Nabi kahwini Maimunah ketika Nabi berihram. Ini kisah umrah qadiyah, umrah qada. Umrah yang kedua ya. Memang itulah kisah ketika umrah itulah Nabi mengahwini Maimunah. Tapi Ibn Abbas dia ada pendapat pelik ya. Dia kata Maimunah dikahwini oleh Nabi ketika Nabi dalam ihram. Kita tahulah ihram mana boleh akad nikah. Dia mungkin khusus pada Nabi lah. Tapi pendapat Ibn Abbas ini ataupun riwayat Ibn Abbas ini dinafikan oleh Maimunah. Sedangkan tuan punya diri ialah Maimunah. Maimunah kata taklah. Wa nahnu halalan. Nabi dah halal, Nabi dah bertahallul, bukan lagi dalam ihram, dan aku pun dalam halal, tidak berihram. Wa hadza huwa mazhabul jumhur ulama liqauli Maimunah arafu bihal aqdi. Jadi Maimunah tuan punya kisah. Dia lebih tahulah wa waqtihi dan bilakah masa nazaran li ihtimamiha wa murad. Tentulah dia lebih concern lah, lebih cakna, lebih perhatian kepada kisahnya sendiri ya. Okey, kita tengok contoh ayat. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Belanjalah di jalan Allah, jangan campak diri ke dalam kehancuran. Buat baiklah, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang buat baik ya. Okey, kita ada hadis an Aslam Abi
Imran At-TGB, ya. Qal kunna bimadinatir Rum. Okey, kisahnya kami di bandar Rom. Yang dimaksudkan sini ialah Constantinople, ya. Ataupun di Rom. Bukan, ya. Ya. Rom di sini ialah Constantinople, ya. Ini kisah di atas kapal yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah di zaman pemerintah Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa akhraju ilaina saffan 'azima min ar-Rum wa kharaja ilaihi min al-muslimin misluhum. Jadi kisahnya kita berhadapan dengan Rom. Rom mengeluarkan satu pasukan yang sangat besar. Kita pun keluarkan satu pasukan besar. Atau aksar, ataupun lebih ramai daripada Rom. Wa ala ahli Mesir Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir dah bawa pasukan daripada Mesir lagi. Wa ala al-jamaah Fudalah bin Ubaid. Satu kumpulan asal itu dipimpin oleh Fudalah bin Ubaid. Wa hamala rajulun minal muslimin ala safi Rum hatta dakhala fihim. Ada seorang Islam tu, dia ceroboh. Dia masuk kepada pasukan Rom seorang-seorang diri. Fasahan nas, jadi orang ramai bertempik. Wa qalu subhanallah yulqi biyadaihi ila tahlukah. Apa ni? Campak diri dalam kehancuran. Maksudnya dia baca ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan campak diri ke dalam kehancuran. Ini kisah orang macam bunuh diri. Ataupun kisah amaliyah istishhadiyah, ya. Operasi syahid, macam berlaku di Palestin tu. Jadi dia seorang-seorang, dia gempur pasukan yang ramai, ya. Yang memang tidak ada harapan untuk dia menanglah, ya. Dia pasti akan mati. Faqama Abu Ayyub Al-Ansari. Kebetulan dalam pasukan ini ada Abu Ayyub. Kita tahu Abu Ayyub kuburnya hari ini di Istanbul, ya. Faqala ya ayuhan nas la tuawwiluna hadhil ayah hadha ta'wil. Dia kata, wahai orang ramai, peliknya kamu tafsirkan ayat ni macam tafsiran ini. Wa innama hadhil ayah fina ma'syaril ansari lamma azza Allah al-Islam. Okey, dengar sini. Aku saksi kepada turun ayat ini. Ayat ini turun kepada aku dan kawan-kawan aku. Aku Ansar. Apabila Tuhan beri menang dengan Islam, Islam menang, wa kasra nasiru, pembantu Islam dah ramai, faqala ba'duna li ba'din sirran duna Rasulullah SAW. Jadi sesama kami dah bincang senyap-senyap, belum beritahu Nabi. Dia kata, inna amwalana qadda'at. Tengok, lama dah kita berjihad dengan Nabi ni, sehingga tak ada cara kepada harta kita. Ya. Kambing, biri-biri, unta kita lama dah terbiak. Kebun-kebun kita pun lama dah tidak diurus kerana sibuk dengan perang. Fa innallaha qad azza al-islam wa kathara nasiru. Hari ini pembantu Nabi dah ramai. Falau aqamna fi amwalina. Jadi kita kembali kepada harta kita lah. Wa aslahna ma dha'a minha. Kita baiki apa yang dah hilang ataupun dah luput, yang tidak diurus lama. Fa anzalallah. Jadi Tuhan turun ayat ini kepada kami. Ya ruddu alaina ma qulna, membalas ucapan kami, wa anfiqu fi sabilillah, terus berbelanja di jalan Tuhan, terus berjihad dengan diri dan harta. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campak diri ke dalam kehancuran. Jadi kehancuran ialah tidur, ialah duduk saja, ialah meninggalkan jihad, ialah di kebun, ialah dengan kambing biri-biri, tiba-tiba tidak menyertai perang bersama Nabi SAW. Fakanatit tahlukatu al-iqamata alal amwali wa islahiha. Jadi kehancuran ialah duduk saja. Sibuk menguruskan harta, sibuk memperbaiki harta, watar kana al-ghazwah. Kita meninggalkan perang. Fama zala Abu Ayyubin syakhisan fi sabilillahi hatta dufina bi ardi Rum.
Kerana itulah Abu Ayyub dengar ayat ni lah. Sejak ditegur supaya tidak ada pencing kepada jihad, maka dia tak pencing-pencing. Kita tahu di mana kuburnya. Kuburnya lambang kepada jihad lah. Dia tak mati di Madinah. Sedangkan rumah dia paling dekat dengan rumah Nabi. Ya. Tapi dia tak mati di Baqi'. Dia tak mati di tanah Madinah pun. Dia mati di Rom. Di sempadan dulunya kota Rom. Hari ini dah masuk dalam Istanbul. Ya. Terkenal kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Dimuliakan di sana. Ya. Kemudian kita ada ayat innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Okay. Ini satu lagi ayat yang riwayat sebab nuzulnya datang daripada saksi ayat ya, ataupun saksi cerita ya, syahidul kisah, tuan punya cerita. Ayat ini ya, sesungguhnya mereka yang menjual dengan janji Tuhan dan sumpahannya harga yang murah. Mereka lah yang tiada bahagian untuk mereka di hari akhirat. Tuhan tidak bercakap dengan mereka dan tidak melihat mereka pada hari kiamat kelak dan tidak menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi kita ada hadis Bukhari Muslim daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah man halafa ala yaminin wa huwa fajirun liyaqtati'a biha ma lam ra'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Dia baca hadis, siapa yang bersumpah dengan satu sumpahan sedangkan dia jahat, dia menipu dengan sumpahannya. Sumpahannya untuk mengutip dan mendapatkan harta orang lain yang Islam itu. Maka dia akan bertemu Tuhan dalam keadaan Tuhan murka kepadanya. Al-Ash'ath ibn Qais, dia kata, Fiyya wallahi kana dhalika, kana baini wa baina rajulin minal yahudi ardun fajahadani. Tengok. Dia kata, demi Allah, pada akulah turun ayat ini. Kisahnya antaraku dan seorang Yahudi, satu tanah, tiba-tiba dia ingkariku. Ya. Faqaddamtuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku hadapkan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah alaka bayyinah. Nabi tanya aku, engkau ada bukti ke? Saksi ke? Qala la, tak ada ya. Faqala li Yahudi ahlif. Engkau Yahudi yang ingkar, sumpah. Al-bayyinatu alal mudda'i. Keterangan saksi kepada yang mendakwa. Wal yaminu ala man angkar. Orang yang ingkar bersumpah kalau dia sanggup. Aku pun kata, wahai Rasulullah, izan yahlif. Ini Yahudi, wahai Rasulullah. Dia akan bersumpah. Wa yazhab bimali, dia akan bawa harta. Sedangkan aku dah beli tu, tanah tu daripada dia. Fa'anzalallah. Turun ayat ini ya. Jadi dia boleh bersumpah, tapi hanya dia bakal mendapat neraka. Ya. Allazina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Mereka yang menjual janji Tuhan dan sumpahannya dengan harga yang murah. Dia sanggup berbohong. Mereka ini balasan di hari akhirat ialah la khalaqa lahum, tiada bahagian kebaikan untuk akhirat mereka. Tuhan tidak akan bercakap dan Tuhan tidak melihat dan Tuhan tidak akan sucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Sanggup sumpahlah. Dia akan dapat bahagian di dunia sekejap, tetapi dia akan mendapat bahana di akhirat yang teruk. Ya. Jadi tengok ya, ayat ini dengan sebab nuzulnya diceritakan sendiri oleh perawi yang merupakan sahibul qadiyah, sahibul kisah, tuan punya isu, tuan punya kisah, ya, iaitulah Al-Ash'ath bin Qais. Ya. Kemudian kita ada contoh 3, ya. Ini pun kita dah baca ya, kisah Jabir bin Abdullah tadi. Dia sendiri yang sakit, dia sendiri yang berlaku kepadanya kalalah ya.
Kemudian 4 ni pun kita dah baca ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisah Arab ya. Kemudian 5, ini pun rasanya kita dah baca ya. Kisah Hudaibiyah, Salamah ibn Aqwa. Ya. Ini pun bacalah, kita dah baca ni ya. Okey, habis dah ya. Jadi yang seterusnya iaitulah at-tarjih bi taqdimi qawli syahidi li sababi alal ghaibi anhu ya. Kita mentarjihkan perkataan saksi kepada sebab berbanding dengan yang tidak hadir ya. Yang hadir kisah dengan yang tidak hadir kisah. Ya, tadi lebih dekatlah tuan punya kisah. Ini saksi kepada kisah. Dia hadir dalam peristiwa itu. Didahulukan berbanding dengan orang yang tidak hadir tapi menceritakan. Walaupun dia sahabat ya. Jadi perbahasan ini kita tangguhlah ya, insya-Allah pada pertemuan seterusnya, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat inilah saja apa yang sempat kita bentang dalam pertemuan ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.